Kontrak P. Ramlee dengan Malay Film Production berakhir pada 31 Mac 1964. P. Ramlee melalui peguam beliau telah menghantar surat kepada majikannya ketika itu untuk tidak menyambung kontrak tersebut. P. Ramlee akhirnya meninggalkan studio Jalan Ampas sebaik saja filem Tiga Abdul selesai penggambarannya. Setelah menyiapkan filem Tiga Abdul dan tidak sempat menonton preview filem tersebut, pada 16 April 1964, P. Ramlee bersama keluarga termasuk Saloma meninggalkan rumahnya di nombor 28 Cedar Avenue, Singapura menuju ke Kuala Lumpur untuk bertugas di Studio Merdeka. Filem Tiga Abdul mula ditayangkan serentak pada 22 April 1964. 6 hari selepas P. Ramlee berpindah ke Kuala Lumpur. Sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong ya. Dinda tak sangka yang kanda berdua mempunyai hati yang sungguh busuk. Sejak jam 11 pagi hingga 3.40 petang, P. Ramlee dan Salomah bersiap-siap untuk berangkat ke Studio Merdeka Kuala Lumpur. Mereka tidak membawa sebarang perkakas rumah kerana di Kuala Lumpur telah lengkap segalanya. Maka barang-barang yang ada di rumahnya seperti perabot dan lain-lain telah dijual. Selain keluarga P. Ramlee dan Saloma, turut berangkat ialah penyanyi Kamsani dan isterinya Seniwati Musalmah serta anak-anak P. Ramlee. Malam sebelum itu, P. Ramlee dan Saloma diziarahi rakan dan sahabatnya untuk mengucapkan selamat jalan kepada mereka berdua. Mereka bersembang kisah-kisah mereka bersama semasa di Studio Jalan Ampas sehingga jam 7 pagi. Ketika saat hendak berangkat, bintang-bintang filem seperti Sarimah dan suaminya Zulkifli, Latifah Omar, Ros Yatimah, Mariani, Saleh Kamel serta Kasim Masdur berada di sana untuk mengucapkan selamat jalan. Tepat jam 4.30 petang, P. Ramlee dan keluarganya bertolak menaiki kereta dari Cedar Avenue, Singapura ke Kuala Lumpur. Kereta Dutch jenis Pioneer buatan USA dengan plat number SU7071 yang dibeli oleh P. Ramlee dengan harga RM13,000 adalah kereta yang digunakan P. Ramlee untuk ke Kuala Lumpur. Menariknya, kereta P. Ramlee ini pernah digunakan sebagai props dalam filem Ibu Mertuaku. Berikut adalah babak yang menggunakan kereta ini di dalam filem Ibu Mertuaku. Pertama, babak di mana Salbiah datang menemui Husin di Taman Bunga pada waktu malam untuk menerangkan kedudukan siapa sebenarnya mereka. Kedua, babak di mana Sabariah menemui Kasim Selamat di Taman Bunga untuk mendapat kepastian daripada Kasim Selamat adakah dia sanggup mencintai Sabariah. Ketiga, babak di mana Salbiah datang ke rumah Kasim Selamat dan meminta dia datang ke rumah Nyonya Mansur. Keempat, babak di mana Kasim Selamat dan rakan-rakannya dibawa menaiki kereta dan sampai di halaman rumah Nyonya Mansur.
Kelima, babak di mana Nyonya Mansur datang ke rumah P. Ramlee di Pulau Pinang untuk menemui Sabariah. Dan keenam, babak di mana Kasim Selamat datang untuk menemui Nyonya Mansur dan anaknya, namun Kasim Selamat dihalau pergi kerana Sabariah sudah mati. Di Kuala Lumpur, pada awalnya, P. Ramlee tinggal di rumah nombor 38, Jalan Bunga Kantan, Taman Furlong dan kini Taman P. Ramlee di Setapak, Kuala Lumpur, sebelum berpindah ke rumah berdekatan di nombor 22 Jalan Dedap iaitu di taman yang sama. Rumah di nombor 22 Jalan Dedap itulah yang dijadikan pustaka peringatan P. Ramlee yang ada hingga sekarang. Rumah terakhir P. Ramlee ini dipelihara untuk mengenang jasa dan pengorbanan beliau sebagai seniman agung yang tiada gantinya. Di Studio Merdeka, P. Ramlee mengarahkan filem sulungnya iaitu Si Tora Harimau Jadian. Filem tersebut bergenre seram dan memulakan penggambarannya dalam bulan Jun 1964 dan berakhir pada pertengahan Ogos 1964. Bermakna, P. Ramlee dapat menyiapkan filem tersebut tidak sampai 3 bulan dan ditayangkan sewaktu Hari Raya Aidilfitri pada 27 November tahun yang sama. Filem Si Tora Harimau Jadian dibintangi oleh P. Ramlee sendiri dan dibantu pelakon Mahmud Jun, Ali Rahman, Ros Mawati, Mina Hashim, Yusuf Surya dan Idris Hashim. Seorang pelakon baru turut diperkenalkan oleh P. Ramlee iaitu Siniwati Fazliyatun. Walaupun di waktu itu, Si Tora Harimau Jadian dikategorikan sebagai filem yang gagal mencecah jualan tiket pecah panggung, namun filem itu menjadi buruan peminat filem klasik hari ini kerana filem Si Tora Harimau Jadian adalah satu-satunya filem arahan P. Ramlee yang hilang. Seandainya filem tersebut dapat ditemui, kita mungkin dapat menambah koleksi filem P. Ramlee untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Filem ini adalah di antara filem terawal bergenre seram dengan elemen ilmu sains yang cuba diterjemahkan oleh P. Ramlee dalam bentuk filem.